Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk sesi PDPR Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 3 bersama dengan Teacher Ida. Okey, untuk hari ini kita akan pelajari unit 6 Olahragawan Harapan. Kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 33. Standard kandungan 1.9, melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.9.1, melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. 1.9.2, melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. 1.9.3, melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri atau sebaliknya. Objektif pembelajaran untuk hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan melompat? Melompat ialah aktiviti melonjakkan badan ke udara dengan menggunakan sebelah kaki atau kedua-dua belah kaki. Okay, saya rasa kamu semua dah tahu kan macam mana melompat. Okey, terdapat banyak kebaikan melompat sebenarnya. Cuma hari ini saya nak bagi kepada kamu 5 kebaikan melompat. Iaitu yang pertama, aktiviti melompat secara berkala akan membantu menguatkan tulang kamu. Tulang kita akan menjadi semakin kuat apabila ditekan dan semakin lemah apabila tiada tekanan. Jadi apabila kita melompat, ia akan memberi tekanan pada seluruh tulang pada seluruh tubuh badan kita. Okay, kebaikan melompat yang kedua. Melompat juga dapat meningkatkan imuniti badan untuk menangkis sebarang jangkitan ataupun untuk mencegah daripada sebarang penyakit. Okay, tahukah kamu, jika kita melompat selama 10 minit, kita dapat meningkatkan 3 kali ganda jumlah sel darah putih di dalam badan kita. Di mana sel-sel ini sebenarnya dia akan meningkatkan fungsi imun yang merupakan barisan pertama pertahanan badan kita untuk menyerang sebarang jangkitan daripada penyakit. Okey, kebaikan melompat yang ketiga. Melompat trampolin boleh meningkatkan kesihatan pencernaan dan juga usus kita. Ia juga dapat membantu penghadaman kerana gerakan semasa melompat itu dia menaik menurun secara berirama, dapat merangsang pengecutan dan kelonggaran otot yang membentuk saluran pencernaan kita. Kebaikan melompat yang keempat. Melompat sangatlah membantu mengedarkan oksigen ke seluruh badan kita dan juga untuk meningkatkan tenaga. Tubuh yang sangat beroksigen sangat tidak digemari oleh kuman penyakit dan juga sel-sel jahat. Sel jahat ini dia bersifat anaerob. Mereka ni dia tak dapat bertahan dalam persekitaran yang beroksigen. Jadi kalau badan kita cukup oksigen, kuman atau sel-sel jahat ni tak suka datang. Yang seterusnya, kebaikan melompat yang kelima. Melompat menghasilkan keupayaan mental dan meningkatkan kesihatan mental. Lompatan yang kerap dilakukan dapat meningkatkan peredaran darah. Ini dapat membolehkan banyak oksigen yang segar sampai ke otak kita. Ia meningkatkan ketajaman dan fokus pada bahagian otak. Ia juga dapat meningkatkan keupayaan kamu membaca, menghafal dan juga menulis. Okey, hari ini kita akan belajar asas lompatan. Terdapat beberapa kategori asas lompatan. Okey, yang pertama, melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Yang kedua,
melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Dan yang ketiga, melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri ataupun sebaliknya. Okey, jom kita tengok dulu kategori yang pertama, iaitu melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Okey, yang ini kamu boleh rujuk buku teks PJPK kamu, iaitu pada muka surat 36, jauh ku melompat. Okey, kalau kamu perhatikan, Melly berlatih ni dia melompat untuk mencapai jarak yang jauh. Okey, kalau kamu tengok, dia melompat dengan kaki dia menggunakan satu kaki. Okey, kemudian tangan dia tu dia angkat ke atas sebab dia nak ringankan badan dia untuk dapat melompat dengan jarak yang lebih jauh. Okay, kemudian dia mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan fleksi lutut. Okay, fleksi lutut ni sebenarnya semasa mendarat tu dia berupaya untuk menyerap daya dan mengurangkan risiko kecederaan semasa mendarat. Okey, iaitu kategori yang pertama. Seterusnya kita balik ke kategori yang kedua, melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Berkeadaan tegak semasa melompat. Biasanya kita guna melompat kategori ini dalam permainan ketinting. Okey, seterusnya kategori yang ketiga, iaitu melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya. Okey, kamu boleh rujuk ke surat 37 ke? Jadi kata, lakukan lompatan dan mendarat dengan kaki yang berbeza. Okey, iaitu melompat menggunakan kaki kiri. Okey, yang ini diguna kaki kiri dulu. Okey. Kemudian dia mendarat kotak yang sebelah satu lagi tu mendarat menggunakan kaki kanan. Dia bersilang. Lompat guna kaki kiri, dilompat lagi sekali kaki kanan, kemudian dia melompat lagi kaki kiri, kemudian dia lompat lagi kaki kanan. Dia melompat dengan kedua-dua belah kaki dia, tapi dia bergilir-gilir. Okay, kalau dia mula dengan kaki kiri, dia berakhir dengan kaki kanan. Kalau dia mula lompat dengan kaki kanan, dia mendarat dengan kaki kiri. Okey, postur badan berkeadaan tegak lagi semasa melompat. Mendarat pun dengan fleksi lutut. Okey, rumusan PDPR pada hari ini. Kamu tahu melompat menggunakan satu kaki dan mendarat dengan kedua-dua kaki. Yang kedua tadi kita dah belajar bagaimana melompat menggunakan satu kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Manakala yang ketiga kita dah belajar melompat menggunakan kaki kiri dan mendarat dengan kaki kanan ataupun sebaliknya. Okey, untuk tugasan PDPR kamu pada hari ini, teacher nak kamu salin sedikit nota. Apakah maksud lompatan? Yang kedua, tulis 5 kebaikan lompatan. Dan yang ketiga, nyatakan 3 jenis asas lompatan yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, menggunakan satu kaki, mendarat dua kaki. Yang kedua, menggunakan satu kaki, mendarat dengan kaki yang sama. Dan yang ketiga, melompat menggunakan satu kaki dan mendarat dengan kaki yang berbeza. Okey, kalau kamu tak ingat, kamu boleh ulang balik video ni. Okey, lihat balik nota yang sebelum ni. Okey, dan tulis dalam buku latihan PJPK kamu. Okey, itu saja teacher rasa untuk sesi PDPR kita hari ini. Terima kasih teacher ucapkan. Semoga kamu dapat menyiapkan tugasan hari ini dengan cemerlang. Okey, teacher harap kita akan berjumpa lagi untuk sesi PDPR yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.